السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan kesalahan, kesilapan dan dosa kita, dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-159 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari daripada kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam, yakni sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada frasa yang berbunyi fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat 3 perintah Allah dalam frasa ini setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang betapa pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut dengan para sahabat baginda, dengan rahmat Allah kepada mereka. Dan disebutkan di dalam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam disusun 3 perintah itu dengan sebaik-baiknya. Pertamanya, Allah Subhanahu wa taala mahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengampunkan ataupun memaafkan para sahabat baginda tentang apa yang telah berlaku, yang telah kita lihat di dalam peperangan Uhud. Maka kesalahan mereka ketika itu hendaklah dimaafkan. Maka apabila telah berlaku semua itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula baginda agar memohon keampunan buat para sahabat baginda. Pertama tadi kesalahan mereka terhadap baginda, terhadap batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini, Allah memerintahkan Nabi supaya memohon ampun kepada Allah buat para sahabat baginda dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kesalahan mereka dalam hal keagamaan, hal hubungan mereka dengan Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah dimaafkan, setelah diampunkan atau diminta keampunan buat mereka, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bermesyuarat, berbincang dengan para sahabatnya dalam apa jua perkara, kerana mereka itu, iaitu para sahabat baginda,
telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berkelayakan untuk diambil pandangan mereka dalam mesyuarat yang dilakukan antara baginda dengan para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Kerana itu para ulama telah membahaskan dengan panjang lebar berkenaan dengan hukum mesyuarat ini. Apakah definisinya, faedah-faedahnya? Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahawa terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ahlu ta'wil tentang maksud di sebalik perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW agar bermesyuarat dengan para sahabatnya. Sebahagian mereka mengatakan bahawa ia adalah dalam soal-soal peperangan, taktikal peperangan, maka idil hurub, dan berkenaan dengan bagaimana langkah-langkah yang patut diambil ketika bertemu dengan musuh sebagai suatu tindakan untuk mendatangkan keyakinan kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengangkat kedudukan mereka. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memadai dengan wahyu Allah, sahaja pun sudah memadai buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pandangan yang lain pula mengatakan bahawa mesyuarat atau perintah bermesyuarat itu ialah dalam soal yang tidak ada atau tidak didatangi wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bermesyuarat ialah untuk keperluan mengambil pandangan para sahabat, dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajar mereka apakah kebaikan yang ada dalam bermesyuarat dan agar ia akan dicontohi oleh umat selepas baginda. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyambung lagi, mesyuarat ataupun syura ini merupakan sebahagian daripada prinsip-prinsip syariah dan dasar-dasar hukum, dan orang yang tidak mengambil pandangan ahlul ilm, orang yang berilmu, ahli agama, serta orang yang ahlul khimrah, orang yang mempunyai pengalaman, maka orang yang seumpama ini hendaklah dipinggirkan ataupun jangan diambil pandangannya dan tidak ada khilaf dalam perkara itu. Maka kita dapati Rasulullah SAW dalam banyak keadaan mengambil pandangan atau bermesyuarat dengan para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum. Kerana itu Nabi SAW pernah bersabda, al-mustasyaru mu'taman, orang yang diminta pandangannya itu ialah orang yang diberikan suatu amanah. Amanah dalam memberikan pandangan, amanah dalam menyimpan rahsia, amanah dalam semua perkara yang melibatkan atau yang dia terlibat di dalamnya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, ma nadima man istasyara wala khaba man istakhara, tidak akan menyesal orang yang bermesyuarat ataupun orang yang mengambil pandangan orang lain, dan tidak akan kecewa orang yang melakukan istikharah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu mengatakan, adapun ummah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengambil pandangan atau bermesyuarat, mengambil pandangan orang-orang yang amanah dalam kalangan ahlul ilm, orang yang berilmu dalam perkara-perkara yang harus agar dapat dilakukan perkara-perkara itu dalam bentuk yang paling mudah dan yang terbaik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kerana itu syura ataupun mesyuarat ini merupakan suatu yang unggul dalam sistem kehidupan umat Islam, dalam sistem pemerintahan Islam itu sendiri. Kerana itu apabila mesyuarat telah memutuskan sesuatu, telah mengeluarkan apa juga hasil daripadanya, maka seseorang yang berakal hendaklah patuh di atas apa yang telah diputuskan di dalam mesyuarat tanpa sebarang taraddud atau tanpa sebarang rasa agak-agak ataupun rasa tidak mahu melaksanakannya. Kerana itu sambungan ayat ini Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermaksud, maka apabila telah tegas ataupun telah sempurna
segalanya, bermaksud telah sempurna suatu keazaman untuk menyempurnakan sesuatu perkara yang telah diambil hasil daripada suatu perbincangan dan mesyuarat yang baik, yang telah jelas padanya segala alasan ataupun segala perbahasan yang telah diputuskan di dalam mesyuarat itu. Maka hendaklah ia dilaksanakan, hendaklah ia dijalankan dengan penuh keazaman, dengan penuh keyakinan, dan hendaklah di samping itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tindakan tersebut, tindakan pelaksanaan terhadap keputusan mesyuarat. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menyerahkan urusan hidupnya, termasuklah menyerahkan urusan yang telah diputuskan dalam mesyuarat yang dilakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan matlamat ataupun hasil terakhir daripada urusannya itu kepada Allah setelah mengambil langkah-langkah ataupun sebab-sebab yang telah dibincangkan secara matang dan secara masak di dalam mesyuarat, bertujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka frasa ini jelas memerintahkan Nabi SAW dan kita semua sebagai umat Nabi SAW agar mencari secara bersungguh-sungguh, mencari jalan untuk mendapatkan suatu keputusan yang terbaik dengan jalan mengambil pandangan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang ada kepakaran dalam bidang masing-masing. Contohnya seperti mana tindakan kita dalam situasi COVID-19 sekarang ini, ia adalah hasil daripada keputusan suatu perbincangan di peringkat atasan, di peringkat mereka yang mempunyai ilmu, mempunyai kepakaran, mempunyai pengkhususan dalam bidang yang mereka kuasai. Maka apa juga keputusan yang dihasilkan, apa juga arahan yang keluar daripada keputusan tersebut, maka ia adalah suatu keputusan mesyuarat yang perlu dilaksanakan dengan sepenuh hati. Pada masa yang sama, kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengambil segala tindakan yang pada pandangan kita, pada pandangan orang-orang yang bermesyuarat tadi adalah keputusan yang terbaik berdasarkan ilmu dan pengalaman masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.